Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ilahina anta ma'sudina wa radaka matlubina amin amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام آمين يا رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengerusi Masjid Bandar Universiti, tidak dilupakan juga bagi para barisan kekanda-kekanda imam, Bilal dan juga siap masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, dan juga tak dilupakan juga para hadirin, tuan-tuan guru, puan-puan guru yang hadir pada malam ini, dan juga yang saya ingati, lagi saya kasihi, lagi saya sayangi, lagi saya rindui, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seluruh ahli jemaah Masjid Bandar Universiti yang hadir pada malam ini, dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker di luar sana, apa khabar semua pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kata pengurusi kita tadi, esok ada lagi solat subuh. Nasib baik ada, kalau tak ada tarawih tu bahaya juga tuan-tuan, gurauan semata-mata. Jangan kata esok PKPB, lusa PKPB, terus tak ada solat subuh, tu bahaya yang tu tuan-tuan. Gurau saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, yang mana pada lusa kita akan berada pula dalam PKPB. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Perak dan Ridwan, apabila masuknya waktu Isya, segala jenis kuliah maghrib ataupun tazkirah maghrib hendaklah diberhentikan dengan serta-merta. Jadi pada malam ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, masa berbaki lebih kurang 33 minit saja lagi. Tanpa melengahkan masa lagi, pertama sekali saya ingin mengajak diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap benda yang bernafas, setiap benda yang bernyawa pasti akan menemui mati. Tidak kiralah tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, ataupun saya sekalipun pasti akan menemui mati. Yang mana mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjemput kita dalam keadaan kita beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah juga sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Contohnya nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat roh, dan juga segala-gala nikmat yang lain, yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah pinjaman semata-mata. Sampai satu saat, sampai satu detik, sampai satu ketika pasti Allah akan mengambil kembali segala nikmat tersebut, dan juga mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, pentadbir sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan memulakan perkongsian ilmu, yang mana ilmu yang berkaitan
tentang bagaimanakah kaedah bagi seseorang yang hidup di atas muka bumi ini ingin menguruskan ataupun menggunakan harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayang, yakni orang yang dekat dengan kita, contohnya ibu kita ke, ataupun ayah kita ke, ataupun anak kita ke, ataupun cucu kita ke, ataupun pasangan hidup kita yang mana kita kenali sebagai ilmu faraid, dan juga secara tidak langsung berkaitan tentang bagaimanakah mengurus pusaka mengikut syarak, dan juga bagaimanakah kaedah pengurusan pusaka di Malaysia ini dari segi sudut syarak dan juga dari segi sudut pentadbirannya di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan pergi kepada bab pertama, yang mana kitab ni banyak tuan-tuan, tapi saya rasa yang lebih mudah, yang lebih ringan untuk tuan-tuan memahami tentang, nak menyampaikan tentang faraid ini, kadang-kadang kala ada setengah orang, minta maaf tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, ada kadang-kadang kala ustaz sendiri pun kata, oh faraid angkat tangan, surrender tuan-tuan, surrender, oh susah, tak erti, payah orang kata. Jadi saya nak cuba membawakan, saya nak cuba buangkan dalam fikiran tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian berkenaan tentang susahnya tentang faraid ini, payahnya faraid ini, nak gantikan dengan senangnya faraid, seronoknya faraid ini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan kitab karangan daripada sahabat saya sendiri yang mana disebut sebagai Fajar Faraid, karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, ataupun lebih kalau tuan-tuan nak mudah fahamnya, yang di Facebook tu Akademi Alif. Akademi Alif tu beliau lah, Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, kita akan pergi kepada bab yang pertama berkenaan pengenalan ataupun definisi ilmu faraid itu sendiri. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, orang faham tak mati lagi pun boleh faraid dah. Itu pemahaman masalah dalam masyarakat kita. Macam saya kongsi pada bulan sudah, ada yang kata saya dah faraid siap-siap dah ustaz, harta saya dekat anak-anak saya. Dan juga secara tak langsung ada juga persoalan daripada jemaah daripada Masjid Bandayu juga dalam 2-3 hari sudah. Ada juga tanya berkenaan tentang pusaka yang ditinggalkan oleh ibunya, dan juga secara tak langsung berkaitan juga pusaka yang melibatkan abang iparnya pun ada juga. No, jadi saya pun sama-sama saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, yang mana ilmu faraid ini ialah ilmu yang berkaitan tentang pembahagian harta pusaka yang bersih. Maksud yang bersih di sini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, orang kita bila mana matinya seseorang anak Adam ini, setelah selesainya dikebumikan jenazah tersebut, orang akan kata dah habis urus pusaka, bahagi pusaka, faraid terus harta dia, tak kisahlah. Ada pula wasiat lah, ada pula yang sebut tentang perkara-perkara yang begitu dan juga begini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, yang bermaksud dengan bersih ini adalah setelah ditolak, setelah diuruskan pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini berkaitan tentang al-huquq al-muta'alliqah litarikah, hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Yang mana perkara wajib ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian adalah perlu dilaksanakan oleh waris-waris. Apabila dalam kehidupan kita, kitab karangan Allahyarham Datuk Ismail Qamus, indahnya hidup bersyariat. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, adanya syariat yang mana Islam suruh kita begini, begini dan juga begitu. Dari bermulanya besar tapak tangan sampailah ke tua bangka mati. Ada syariat tetapkan begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini. Apabila dalam bab nak menguruskan pusaka ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, diletakkan syariat itu di belakang, maka nescaya dalam pengurusan tersebut akan mula goyang dan juga akan mula bermasalah. Apabila mati, selesai urus jenazah, kita nak bincang ni, nak bahagi pusaka. Sebut bahagi dulu, bahagi yang sebenarnya saya kongsi pada bulan lepas secara umumnya kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, berada di perkara yang terakhir sekali, yang mana
pendapat yang lebih keras, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang disebut oleh Al-Fadilatu Al-Syekh Abdul bin Salim Al-Himsi dalam kitab karangannya Al-Faraid Al-Mubassat, yang mana pada halaman yang kedua dan juga halaman yang ketiga, dan juga disebut oleh Al-Fadilatu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Al-Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab Fiqh Al-Manhaji jilid yang kelima halaman yang ke-1076, bahawasanya ada perkara yang boleh dituntut secara langsung atas harta pusaka tersebut. Perkara yang boleh dituntut secara langsung atas harta pusaka tersebut. Ini pendapat yang lebih tegas, tuan-tuan. Lebih tegas. Jadi, apakah yang dimaksudkan ilmu faraid ini adalah membahagikan harta pusaka itu dalam keadaan yang bersih kepada setiap ahli waris yang berhak dengan kaedah-kaedah pengiraan yang tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, disimpulkan di sini dari segi pengenalan ta'rifan berkenaan dengan ilmu faraid ini adalah 3 ilmu menjadi satu ilmu yang sempurna, iaitu yang bersih, yang mana melibatkan ilmu yang berkaitan dengan fatwa, fiqh, berkenaan apa yang kita terima di atas muka bumi ini, apa yang Allah rezekikan kepada kita, kereta BMW kita, kereta Toyota kita, rumah kita, dan juga perkara-perkara yang kita ada semasa hayatnya, yakni menguruskan harta pusaka itu sampai bersih setelah ditolak bahagian-bahagian yang sepatutnya, keadaan hutang kita, zakat kita, adakah haji ditunaikan ataupun belum, dan juga yang selain-lainnya. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, adalah kepada setiap ahli waris, yang mana berkaitan tentang ahli waris ini yang melibatkan ilmu nasab. Sebelum ni saya kata kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, nasab ni kita kenal takat sepupu paling jauh. Nasab kita kenal kebanyakan orang takat sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 5 pupu, 6 pupu, kupu-kupu memang kita tak ingat dah, tuan-tuan. Selalunya memang kita tak ingat dah. Jadi ilmu nasab ini yang mana berkaitan siapakah waris yang layak menerima pusaka. Yang ini secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, adalah 10 daripada golongan wanita, 10 daripada golongan wanita, 15 daripada golongan lelaki, yang mana dihimpunkan perkara tersebut sebanyak 25 orang waris yang layak menerima pusaka. 25 orang waris yang layak menerima pusaka. Sebelum ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, siapakah waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, iaitu 5 orang. Pertama sekali adalah ibu kepada si mati, yang keduanya adalah ayah kepada si mati, yang ketiganya adalah anak lelaki kepada si mati, yang keempatnya adalah anak perempuan kepada si mati, dan juga yang terakhir pasangan kepada si mati, suami atau isteri. Do mati dulu, minah mati dulu. Benda ni sungguh, tuan-tuan. Sebab dalam nak menentukan antara pusaka mempusakai ataupun tidak berkenaan tentang ada hubung kait dari segi masa kematian seseorang itu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tadi saya sebut berkenaan tentang ilmu fatwa ataupun ilmu fiqh yang mana berkaitan tentang ilmu nasab dengan pengiraan yang tertentu. Yang ini yang dimaksudkan di sini adalah ilmu matematik yang ringkas. Bukan kata maksud teorem Pythagoras ke rumus algebra, tidak, tuan-tuan. Hanya melibatkan campur, darab, bahagi, tolak ya. Kalau orang Kedah kata, tempat saya kata congok ya, cepur. Okey. Macam kita pergi kedai lah, tuan-tuan. Hak mana yang cekak kira kan, dia tak boleh main kalkulator pun. Meja panjang itu, makan apa, minum apa, makan apa, minum apa, makan apa, minum apa, makan apa, minum apa, lelah kali RM10. RM10 murah ha. RM50 ha. Kita buat betul ke ni kira ni? Otak dia komputer. Kadang-kadang ada jahat dia tanya pula, sungguh ha you kira betul? Ini dia habang satu, kita tekan kalkulator. Betul ha. Yang melibatkan ilmu matematik yang ringkas. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, perkataan faraid ini diambil
daripada kalimah bahasa Arab yang mana ia merupakan jamak kata nama, yakni kata nama yang berbilang, kata banyak, kata nama yang menunjukkan bilangan yang banyak, bilangan yang banyak daripada perkataan faridah. Yang mana perkataan faridah ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dengan makna mafruḍah. Dengan makna mafruḍah yang bermaksud sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu ini ialah bahagian ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176. Ayat yang sangat panjang, tuan-tuan. Insya-Allah kita akan kupas sama-sama berkenaan tentang ayat tersebut. Jadi pada malam ini adalah definisi dulu pada permulaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apabila adanya waris yang tidak akan terhalang, kita meletakkan syarak di depan, kita mengikut pengiraan yang sebenarnya, maka pengurusan pusaka itu secara tidak langsung akan menjadi lebih baik. Apa yang diwajibkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana Allah firman dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullah, yusikumullah, aku telah mensyariatkan kepada kamu. Yusikumullah, aku telah mensyariatkan kepada kamu. Berkenaan permulaan ayat yang mengisahkan tentang pembahagian harta pusaka ini. Jadi secara tidak langsung, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, pertanyaan kita mungkin ada banyak. Boleh tak nak bagi sama rata? Boleh tak nak bagi dengan perkataan yang biasa disebut oleh orang ramai ni dalam keadaan muafakat? Boleh ke nak diberikan dalam keadaan orang kata apa, lebih-lebih kurang? Boleh ke nak dibahagikan dalam keadaan bagi kat perempuan banyak, laki ambil sikit? Boleh ke lagu tu? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Tetapi dengan syaratnya adalah wajib untuk menerangkan bahagian-bahagian yang sepatutnya diterima oleh waris-waris si mati. Wajib terang dulu, barulah timbulnya perasaan kasih sayang. Adakah tuan-tuan? Tuan-tuan cuba balik sekejap lagi malam, kita duduk senyap-senyap sebelum nak tidur, nak menghadapi PKPB lusa ni kan. Ada tak dalam Al-Quran yang mana secara tidak langsung ada pada kita sampai sekarang ini satu hukum, satu perkara yang disebut dalam Quran mendatangkan bencana, mendatangkan masalah bagi umatnya ataupun hamba kepada Allah SWT? Ada tak, tuan-tuan? Saya rasa tak ada. Siapa kata ada tu boleh jumpa saya, tuan-tuan. Jadi secara tidak langsung, hikmah yang berkaitan tentang faraid ini, orang kata pusaka ni jadi puaka ke? Puaka ni yang rapik, saka, macam-macam saka orang sebut. Siapa yang buat? Kita yang buat sebenarnya. Macam saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya kongsikan pada bulan sudah berkenaan tentang wasiat yang tidak sah dari segi sudut syarak. Bagaimanakah wasiat itu terjadi? Kadang-kadang kalau wasiat itu boleh mendatangkan masalah, kita dah mati dah, tuan-tuan. Kita dah mati. Contoh saya lah, saya mati dah, duduk dalam kubur dah, orang kata. Dalam kubur, bubur batu nisan warna hitam, kepung pun warna hitam, Allah maafillahu warhamu wa'afihi wa'fu'anhu, tepi. Ukir, cantik orang kata. Atas, anak-beranak saya duduk bergaduh disebabkan kesilapan yang saya buat semasa hidup. Wasiat yang tidak sah. Ada yang kata begini, ada kata wasiat tak boleh, dosa, tak ikut, derhaka. Jadi gitu. Ada pula yang kata dalam Quran kata, ada Rasulullah sendiri sebut fala wasiyatu li ahli waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nak ikut kata ayah ke kata Nabi? Dia bunyi lagu tu pula. Sagi main pula dah jenis macam-macam lah, tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam perkara yang terjadi. Sebelum ini masa Maulidur Rasul, hebat perbincangan berkenaan tentang tapak yang bubuh di kepiah tu, di lebay tu. Tapak slipper Nabi bunyi juga macam tu, macam ni, begitu, begini, begitu, begini. Sedih, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok benda yang khilafiyah kita.
bergaduh tentang perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, perkataan faraid ini diambil dari kata dasarnya yakni al-fardu, jumlah yang telah ditetapkan, yang mana makna fardu ini dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan juga dari segi istilah syarak itu, yang mana makna fardu dari segi bahasa yakni takdir, yang mana daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-277, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fanisfu ma faradtum, sadaqallahul azim. Dan mereka itu berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Itu berkenaan dengan ayat mas kahwin. Jadi sahabat langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, selain daripada perkara itu, fardu juga mempunyai beberapa makna yang lain, yang mana antara makna yang lain ialah bahagian dan juga wajib, dan juga yang berkaitan tentang halal, berkenaan tentang dari segi sudut bahasa. Manakala fardu ini pula dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai perkongsian permulaan pada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Banyak ni. Mana ni? Tak maaf tuan, terbelit. Boleh insya-Allah. Bahagian ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada 6 bahagian ya. Dalam nak bahagi pusaka ni ada 6 jenis ya. Tak banyak. No? Kita pergi dulu pada 1/2. 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/8. Habis. Ni bahagian sini. Bahagian yang sebelah sini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, 2/3, 1/3, 1/6. Habis ni ialah bahagi pusaka. 2/3 paling besar, pecah lagi 1/3, pecah lagi daripada 1/3, kecil lagi 1/6, habis dalam sipir 3. Sipir 3, sipir 2 kena pandai tu, cekap betul-betul tuan-tuan. Sipir 2 daripada 2 yang bulat, macam ni, senang faham ni. Bulat setengah. Satu ni saya punya, ni setengah, setengah. Lepas tu satu bulat daripada setengah belah 4 pula, 1/4. Daripada bulat mula tadi belah 4 jadi 8 pula, 1/8. Habis kan tuan-tuan? Yang ni dikatakan bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut sebagai ilmu matematik, yang mana nak mencukupkan, nak menyempurnakan ilmu faraid ini, iaitu saudara-saudara ilmu yang melibatkan nasab dan juga ilmu yang melibatkan fatwa. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, semalam saya ditanya oleh seseorang daripada qaryah Botol Kanan melalui pesanan ringkas di internet, yang mana berkaitan tentang penama. Ni dari segi sudut pengurusan. Penama KWSP. Contoh, saya ada KWSP 500,000. Kata kalau ada 500,000, saya letakkan penama saya ni kepada isteri saya, nama isteri saya, ataupun nama ayah saya, ataupun nama mak saya, kepada sesiapa saja yang saya letakkan. Bila saya mati, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pertanyaan daripada hamba Allah tersebut, kalau kata orang tu mati ustaz, penama tu pemilik ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak tuan-tuan. Penama bukan pemilik. Tapi dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, contoh saya, adanya EPF, ada KWSP, saya letakkan nama mak saya, contoh saya mati, seronok tak mentua ni? Seronok tuan-tuan. Dia akan kata alhamdulillah, baguslah anak ni, teringat kat mak, bagi ke mak. Sebab itu dalam isu ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, jadinya gaduh di antara menantu dan juga mertua dan juga menantu itu sendiri, sebab salah faham dari segi pengurusan pusaka itu bagaimanakah kaedahnya. Mungkin tuan-tuan akan bertanya pula lagi pula, penama yang melibatkan takaful bagaimana pula ustaz? Penama juga. Yang ni yang disebutkan sebagai ilmu fatwa.
Apabila dalam hal yang melibatkan takaful ataupun bahasa mudahnya orang kita nak faham, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, adalah insurans. Tapi yang sebenarnya insurans ni adalah konvensional. Takaful dari segi sudut Islam. Tapi tak apalah kita gunakan insurans sebab ramai yang faham insurans. Apabila ada penama dalam insurans tersebut, contoh saya ambil insurans dengan harga 1 juta ringgit. Tapi 1 juta ringgit tu duit tak? Masa saya hidup duit tu ada tak kat saya? Tak ada. Dengan syarat saya kena mati sebagai pampasan kepada waris-waris saya. Jadi saudara langsung, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang disebutkan sebagai at-tariqah, insya-Allah kita akan jumpa dalam bab at-tariqah ini. At-tariqah yakni apa jua yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya, bernilai ataupun tidak bernilai, ia dianggap sebagai pusaka, dan juga ia perlu ada dengan nilai kebendaan. Nilai kebendaan ni bermaksud bukannya kata nilai ringgit tu tak, nilai benda adanya sentimental value atas perkara tersebut. Contohnya periuk akopal yang lo ni kawan-kawan ibu suka periuk apa, Destiny contoh, beli orang banyak-banyak, 6 beradik 7 beradik semua beli. Ada tak nilai kebendaan di situ? Ada nilai kebendaan. Itu yang maksud adanya benda, adanya rupa. Yang tidak ada nilai kebendaan ni contohnya macam ilmu boleh jadi pusaka tak? Tak jadi pusaka. Contoh Tok Guru lah. Tok Guru pandai ngajar Quran, Tarannum, Bayati, Hijaz, semua Nahwan, semua pandai orang kata. Kan? Mati dia, siapa nak ambil pusaka tu? Ilmu suara tu. Sebab dia tak ada nilai kebendaan. Dia tak nampak benda tu. Dia hanya ada dalam dada seseorang, dalam hati seseorang berkaitan dengan ilmu. Maka ilmu bukan pusaka. Jadi ini yang ditetapkan oleh para alim ulama. Berkenaan dengan waris pula, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, si mati yang saya katakan sebentar tadi, suami, isteri, yang ni saya kongsi secara ringkas tuan-tuan, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, seibu sebapa, 25 orang ni lah, lelaki perempuan, sebapa lelaki perempuan, seibu lelaki perempuan, anak saudara lelaki, mahjub, anak saudara lelaki, mahjub ni maksudnya tak dapat. Seterusnya ayah, datuk, nenek, ibu, nenek. Banyaknya N. Nenek, datuk tak ada, lagi tinggal sini. Bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, datuk saudara seibu sebapa, datuk saudara sebapa, sepupu lelaki, sepupu lelaki sebapa. Habis 25 orang. Yang ni yang dikatakan waris yang berhak. Satu lagi lupa tuan-tuan. Ni cucu saudara lelaki, cucu saudara lelaki. Itu. Yang ni lah waris yang berhak menerima pusaka. Akan tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang layak menerima pusaka tak akan terhalang oleh sesiapa yang saya katakan sebelum ni, 5 orang, iaitu yang ni salah seorang daripada yang ni sekiranya ada. Secara tak langsung hak lain boleh tengok saja. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya ada satu soalan yang saya tak sempat jawab lagi, ada dalam telefon saya. Sama-sama kita kongsi. Baru ni saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya buka tuan-tuan lah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Abdul Rahim. Saya tak tahu dia daripada mana. Berapakah bahagian untuk cucu bagi anak lelaki yang telah meninggal sebelum ibu? Baik. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Baik. 9 anak lelaki 5. Baik. Yang ni betul-betul lah, nikah betul lah daripada Abdul Rahim tadi. Kira banyak mana, jangan kira lagi. Nak bagi tuan-tuan nampak dulu dapat tak dapat. Dia kata berapakah bahagian yang sepatutnya diterima oleh cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dulu daripada ibunya. Berapakah bahagian? Bahagian tak apa tuan-tuan. Nanti saya jawab lagi, saya respon dulu lepas habis kuliah lagi. Baik. Yang mati, contoh Timah mati. Timah disebut tadi tak ada pasangan, ayah dia dah tak ada, suami dia dah tak ada, ayah penanya tu tak ada. Anak asalnya ada 9 orang. Anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki 1, 2, 3, 4, 5. Anak perempuan 4 orang. Anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Ada seorang, contoh Timah mati pada tahun 2020. Ni advance sikit, tak apa. Saya nak bagi nak fahamkan tuan-tuan dan puan sekalian. Ayah dah tak ada, ibu dah tak ada. Saya tambah lagi pula. Saudara seibu sebapa 1, 2, 3, 4, 2 lelaki, 2 perempuan. Saudara sebapa lelaki 2 orang, saudara seibu lelaki 2 orang. Salah seorang anak dia ni mati dulu daripada ni 2019 contoh. Daripada kes benar, cuma saya tak letak tahun yang betul dia. Cucu dia ada sekejap tuan. Cucu ada 3, seorang lelaki, 2 perempuan. Seorang lelaki, 2 perempuan. Baik. Tadi saya sebut pada tuan-tuan kan, siapakah waris yang layak terima pusaka? Jangan tanya berapa banyak lagi. Dapat tak dapat dia dulu. Siapa boleh bantu saya? Tak apa tuan-tuan, jangan malu. Sebab ni orang kata kalau kita malu, salah malu lah ustaz. Jangan malu tuan-tuan. Nak malu apa? Kita kecil-kecil pun jalan jatuh. Saya pun tak erti kat dulu. Macam tu kak. Agak-agak siapa dapat tuan-tuan? Masalah ni kes benar ni. Live saya ambil daripada handphone dia. Baru buka WhatsApp tu. Agak-agak siapa terima tuan-tuan? Saya bagi pembayang pada tuan-tuan sekalian. Daripada 25 orang, sekali lagi saya ulang. Daripada 25 orang waris, yang mana secara tidak langsung 10 daripada golongan wanita, 10 daripada golongan wanita, 15 daripada golongan lelaki. Daripada 25 orang waris ini, ada 5 orang waris yang paling utama yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, iaitu ibu kepada si mati, ayah kepada si mati, anak lelaki kepada si mati, anak perempuan kepada si mati, dan juga yang terakhir pasangan kepada si mati, suami atau isteri. Bulan lepas punya saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dalam 5 orang waris ini yang saya namakan kepada tuan-tuan sebelum ni Power Rangers. Dalam Power Rangers ni ada 2 Power Rangers yang paling kuat yang akan menghalang lagi orang lain, iaitu siapa? Anak lelaki pada si mati dan juga ayah kepada si mati. Jadi apakah jawapannya? Okey, saya pergi pada satu-satu pada tuan-tuan sekalian. Sebab apa yang saya bukan kata ni, saya nak bagi tuan-tuan faham orang kata kalau boleh. Bukan sekadar kita main kuliah maghrib, balik. Balik, tengok tuan. Saudara si ibu dapat tak? Tak dapat, betul lah tu. Saudara si bapa dapat tak? Tak dapat, betul lah tu. Saudara si ibu si bapa? Tak dapat, betul lah. Banyak dah ni. 1, 5, 10, 15.
Ni dah tak ada, tak ada lah. Ni dah tak ada lah. Pasangan dia pun dah tak ada lah. Maksud yang saya kata tu, daripada 5 tu, cari dulu 5 ni. Cari dulu 5 ni. Baik. Yang ni, cepuk emas. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki si mati yang mati dulu daripada timah ni, yang ni mak dia ni, terima ke tak? Tak? Ha? Dapat ke tak dapat? Ni benar bagi tuan-tuan nampak. Patuh titi tu je nak. Patuh titi, patuh tiang, patuh kanda. Kalau orang Perak kata. Jawapan dia di sini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tidak terima, terhalang kerana ibu dia mati kemudian daripada Ali. Yang ni bahasa orang kita cakap, Pak Hang mati dulu. Tapi itu bukan jawapan yang betul. Jawapan yang betulnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang sepatutnya dari segi sudut syarak jawapannya adalah apa? Cucu ni tak terima kerana terhalang dengan adanya anak lelaki si mati. Siapa lebih dekat dengan orang mati? Anak lebih dekat daripada cucu. Itu jawapannya sebenarnya. Jangan gunakan pak hang mati dulu, mak hang mati dulu. Tak terima. Itu tak betul yang tu. Jadi bila mana pemahaman orang, bila dengar pak mati dulu memang tak ada apa lah. Cekelat angin lah orang kata. Masuk angin keluar asap. Kata Sudin. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, inilah keadaan yang mana tidak melayakkan cucu ini terima kerana adanya waris yang lebih dekat. Waris yang lebih dekat, yakni anak lelaki daripada 5 orang, Power Rangers ada 2 orang yang kuat saya kata tadi tu, anak lelaki kepada si mati akan menghalang orang lain daripada menerima pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, masa dah berapa lagi? 12 saat lagi. Baik, tak apa, yang ni saya kongsi dengan tuan-tuan. Bagaimanakah kaedah yang mengatakan cucu dapat pula? Tak patah titi ni saya kata. Yang ni patah titi, tuan-tuan faham ni? Nampak lagi ni? Nah, saya kongsi. Yang ni saya padam sikit je. Saya padam. Yang ni ya, ni tak ada. Contoh. Dia ada anak lelaki ni ya. Allah. Saya padam yang ni pula, tuan-tuan. Dia ada anak lelaki, kes dia masih sama, mati 2019. Tapi dia anak lelaki tunggal. Ada 1, 2, 3, 4 perempuan. Ni terima tak? Saya padam balik. Tulis dia elok. Cucu lelaki, cucu perempuan, cucu perempuan. Terima tak tuan-tuan? Jawapan dia tuan-tuan, terima. Sebab apa terima? Kerana tidak ada anak lelaki yang boleh menghalang dia. Dan juga yang ni dia panggil ibnu ibni wa bintu ibnin. Kalau dalam kitab Arab dia sebut gitu. Ibnu ibni ni bermaksud cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Bintu ibni ni bermaksud cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Yang ni terima kan? Tapi kadar dia saya sepatkan di sini 2/3. Sini 1/3 kongsi. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Tidak, Ustaz. Dia tak menghalang. Kerana secara tidak langsung dia hanya ada anak lelaki tunggal sahaja. No? Ni saya tak, dia ada banyak lagi tuan-tuan. Kes yang istimewa, takmilu sulusai, mencukupkan 2/3, cucu boleh dapat dengan mak saudara. Baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, saya kongsi ni kes sebenar. Saya ke Selama bulan sudah saya ke Selama. Yang ni kes sebenar. Saya ambil sikit bagi tuan-tuan jelas dalam yang mana secara tidak langsung yang berkenaan tentang kita jangan lagi menghukum mati dulu tak boleh dah lah, tak dapat apa lah, tak ada waris lelaki pergi Baitul Mal lah. Kita jangan hukum begitu tuan-tuan, selagi mana kita tak dapat satu jawapan yang jelas. Baik, Timah mati ni kes benar.
ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, suami dah tak ada anak perempuan tunggal seorang sahaja, mempunyai saudara seibu sebapa perempuan 2 orang, saudara sebapa tidak ada, saudara seibu tidak ada. Si mati meninggalkan 3 lot tanah. Satu, semuanya di Hulu Ijuk, Mukim Hulu Ijuk di Selama Perak. Satu di Batu minta maaf tuan. Satu di Kuala Teras. Kalau orang Selama ada sini mungkin dia tahu. Yang kedua dan juga yang ketiga dalam tempat yang sama, iaitu di Batu Gelugur. Sama dua ni. Jadi dalam kes ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah kita akan temu dengan tajuk ni juga nanti. Yang disebut kes tersebut adalah kes yang melibatkan asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ni adalah apa? Sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan yang tunggal, anak si mati menerima 1/2. Ini tetap dah Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. InsyaAllah sama-sama kita akan kupas pada ni. Saudara seibu sebapa akan menjadi asabah walaupun dia perempuan. Maksudnya dia akan menghabiskan 1/2 yang disebut asabah ma'al ghairi, bersama dengan anak perempuan si mati. Ada tak baki kata tak ada habis setengah sama setengah, satu lah pi betul mal lah, tak ada. Jadi masa saya ke pejabat atau pusaka kecil di Selama pada waktu tu, hantar dokumen lah bagai apa semua, staff tanya, minta maaf cik, ada IC waris lelaki? Tak ada. Oh yang ni kena nanti Baitul Mal. Minta maaf cik nak tanya, kenapa ke Baitul Mal? Sebab tak ada waris lelaki. Cik, ni kes ni asabah ma'al ghairi. Tak apalah cik, nanti pegawai pusaka akan tentukan betul ke tak betul. Tak apalah, saya terang saja, bukan saya nak tunjuk pandai, saya pun tak pandai kata. Yang ni yang dikatakan menghabiskan pusaka di dalam waris perempuan saja. Sebab tu yang saya kata pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum ini, bila mana seseorang itu secara tidak langsung, setiap waris seseorang tu takkan sama. Cuma asasnya yang saya kongsi awal-awal pada tuan-tuan pada malam ni, pertama adalah sebelum nak bahagi pusaka, kena bersihkan harta tu dulu. Bersihkan harta tu dulu. Yang pertama yang saya sebut sebelum ni, saya kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, al-huququ al-muta'alliqah bit-tariqah atau lit-tariqah ini. Pertama, selesai urusan jenazah yang wajib sahaja. 4 perkara: mandi, kapan, usung ke bumi. Yang ni saja boleh. Tahlil boleh tak guna duit pusaka? Tak boleh. Contoh saya kongsi pada bulan lepas, sekiranya si mati ni ada bela ayam, bela kolam ikan, anak tanya mak, isteri lah si mati, mak kita nak jamu apa ni bulan ni, orang masjid Bandar Universiti nak main buat ni, tahlil di rumah kita ni. Ayah kamu ada bela ayam kan, kamu ambil lah ayam tu, sembelih, suruh orang masuk. Siapa makan pusaka tu, balik pada tarikah yang saya sebut ni, bernilai ataupun tidak bernilai, adanya nilai kebendaan. Ayam tu pusaka tak? Contoh saya bela ayam, pusaka. Siapa makan pusaka haram? Saya, ustaz, Tok Imam, Tok Bilal, jawatan kuasa masjid, orang masjid, semua makan. Tapi macam kita kata lah tuan-tuan, takkan kita nak pergi ke rumah orang, kita nak tanya, ni pusaka ke tak? Ni pusaka ke tak? Ni pusaka ke tak? Kita takkan tanya tuan-tuan macam tu. Sebab itu dalam kaedah fiqh dia sebut apa? Al-aslu asya'un ibahah. Perkara yang asalnya tu pada awalnya adalah semuanya harus. Cuma dalam hal tuan rumah nak kena faham betul-betul tentang perkara ini. Tuan rumah nak kena faham betul-betul tentang perkara ini. Lepas daripada itu diselesaikan hutang piutang. Hutang bagi dua, hutang dengan Allah, hutang dengan sesama manusia. Ditunaikan wasiat si mati sebanyak 1/3 setelah ditolak pengurusan jenazah. Hutang, kalau ada baki, ada wasiat, tunai wasiat. Sekiranya ada tuntutan atas pencarian, yang sebelum ni saya kata saya cepatkan tuan, masa dah habis dah, diselesaikan tuntutan atas pencariannya. Dan juga saudara, so yang terakhir, kalau ada baki RM5 lah berapa ringgit, itu kata bersih.
letak syarak pada syariat di hadapan yang sebenar-benarnya. Selepas daripada itu, waris yang berhak, siapa ke waris kita? Contoh macam kalau saya lah balik hidup menenggung malam ni kan, aku mati malam ni, siapa waris aku? Saya bagi berkongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, 5 orang tadi tu, yang ni takkan terhalang oleh sesiapa pun, takkan terhalang oleh sesiapa pun. Dan juga secara langsung adalah kaedah pengiraan yang tentu yang saya katakan tadi, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Yang tu pengiraan yang tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, dalam mana kita mempelajari ilmu faraid ini juga secara tidak langsung, seperti mana yang kita semua faham, bagaimanakah kaedah untuk kita merancang harta yang kita ada sekarang ini, ke manakah akan perginya setelah kita mati nanti. Tapi kalau tuan-tuan tanya kepada saya, ustaz buat tak perancangan atau? Minta maaf tuan, saya tak buat. Saya tak, bukan kata ejen, saya bukan ejen. Tuan-tuan carilah siapa-siapa pun. Cuma kalau kata di jemaah ada di beberapa masjid tu, kadang-kadang kalau nak buat, saya tanya dulu, ustaz kalau saya nak buat sini boleh tak? Boleh, saya kata, cuma pastikan gini. Ustaz dah buat tak? Tak ada. Macam semalam lah, satu persoalan daripada Taman Gemilang, saya kongsi last tuan-tuan ni, yang mana secara tidak langsung pertanyaan tersebut bertanya kepada saya, ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ada buat hibah tak? Minta maaf, saya tanya, puan nak buat hibah berkenaan tentang apa? Dia kata jawab, saya nak hibahkan rumah, saya nak menghibahkan rumah ini kepada anak saya. Maafkan saya puan, rumah itu ada hutang atau tidak? Konon-konon tanya macam saya nak buat lah, saya bukan nak buat pun tuan. Rumah ini dah dibeli oleh arwah oleh suami saya dalam tunai cash. Jadi saya kata kat sini, tak susah puan untuk hibahkan dalam perkara yang tidak membuatkan hutang. Sekarang ini puan pergilah ke pejabat tanah, isilah borang 14A dan hibahkanlah ke anak puan. Itu sahaja, tak perlu hire siapa-siapa, jimat kos. Kan senang? Pergi ke pejabat tanah, isi 14A, dia keluar LHDN, keluar cukai banyak-banyak apa semua ni bayar. Okey, selesai habis. Ni kita nak bayar kat orang rumah, benda kita boleh buat sendiri. Jadi itulah perkongsian yang mana saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, yang mana ilmu ini hanyalah pinjaman semata-mata. Macam mana awal tadi dalam mukadimah saya, sampai satu masa, sampai satu saat pasti Allah akan mengambil kembali ilmu ini, yang mana niat saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dan juga sebarkanlah ia kepada orang lain. Mudah-mudahan ia menjadi saham akhirat bagi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Tapi macam saya kata kepada tuan-tuan tadi, kalau pendapat yang tegas yang disebut oleh Syekh Dr. Abdul bin Salim Al-Himsi dalam kitabnya Faraid Al-Musabbat, yang mana cetakan pada halaman yang kedua dan juga halaman yang ketiga, dan juga yang disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Syekh Dr. Mustafa Al-Bura dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji jilid yang kelima halaman 1076 tersebut. Lagi tuan-tuan rasa Allahu Akbar, banyaknya nak kena selesai benda ini bagi jadi elok. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu pada malam ini pada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian kerana lajak masa banyak sangat ni. 8.12, 8.23. Dah lebih kat 11 minit dah. Tuan-tuan bagi saya 2 jam pun saya boleh cakap tuan-tuan. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ghafir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ghafir lana dhunubana ya Allah. Wa li walidina warhamhuma kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من العلماء والصالحين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وزرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات وفزنا مما نخافه ونظر فأنت خير حافظا يا الله فأنت خير حافظا يا رحمن فأنت خير حافظا يا رحيم وأنت أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami Engkaulah tempat kami memohon ya Allah Engkaulah tempat kami mengadu ya Allah Engkaulah tempat kami bergantung harap ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu ya Allah Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim selamatkanlah kami ya Allah selamatkanlah ibu dan bapa kami ya Allah selamatkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah selamatkanlah anak-anak cucu kami ya Allah selamatkanlah kaum kerabat kami ya Allah selamatkanlah sahabat andai kami ya Allah selamatkanlah jiran tetangga kami ya Allah jauhkanlah wabak penyakit ini ya Allah daripada kami ya Allah khususnya bagi seluruh ahli Khariah Masjid Bandar Universiti ini ya Allah dan juga seluruh rakyat Malaysia ya Allah serta dunia serta jagalah kami daripada apa yang kami takuti ini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kurniakanlah kesembuhan dan juga hilangkanlah wabak penyakit ini ya Allah kerana Engkaulah sebaik-baiknya penjaga bagi kami ya Allah dan juga kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah Rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh